الحمد لله رب العالمين نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian, Alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah rahmat dan hidayahnya kita dapat bertemu kembali dalam siri ceramah muamalah Islam. Hari ini topik yang ke-67. Topik yang ke-67, pertandingan bab mengenai pertandingan hadiah dan judi. Ya, pertandingan hadiah dan judi. Saya telah beritahu tuan-tuan dan puan bulan lepas, saya nak bagi penerangan berkenaan dengan emas digital. Tapi ada perkembangan terbaru, jadi saya tunda sekejap. Ya, ada perkembangan terbaru. Jadi insya-Allah bulan depan saya buat. Ya. Tuan-tuan dan puan, tak nampak dekat skrin, jadi minta maaf. Jadi saya nak buat promosi sikit. Siapa ada wang lebih boleh buat pelaburan sikit pada buku ni. Buku berkenaan dengan panduan bebas riba. Bukan berkenaan dengan riba sahaja. Macam mana kita nak bebas pada riba. Diberi juga carta-carta di mana kita boleh keep track, ya, pelaburan kita, simpanan kita, insurans kita dan sebagainya, dan macam mana kita nak keluar daripada produk-produk yang tidak patuh syariah. Ya, RM30 sahaja. Baik. Tuan-tuan dan puan, bila kita ingat judi, ataupun kita pun tahu sedikit sebanyak berkenaan dengan judi, kita selalu ingat judi itu dekat kasino, ya, seperti di Genting Highland. Itu biasalah. Ya, kalau orang bergaduh pasal judi pun orang bergaduh pasal Genting Highland dan sebagainya, tak habis-habis bergaduh. Ya, berapa kedai judi buka, berapa kedai judi tutup. Ya, kita selalu terfikir seperti Sport Toto, Magnum, 4D, Damacai. Ya, siapa yang juara tutup kedai, siapa yang juara buka kedai, tak habis cerita lagi. Ya, yang tu yang kita selalu ingat. Tapi tahukah kita judi itu boleh terjadi di sekolah? Ya, boleh terjadi di sekolah, di universiti, di pejabat macam di sini, di dalam pertandingan, di dalam majlis apa-apa pun, majlis makan malam ke, majlis ulang tahun ke, dan di masjid dan surau. Believe it or not, tuan-tuan, saya pernah jumpa judi di surau. Bukan dia main pakau kat situ, bukan. Ya, bukan dia main roulette kat situ, tapi dia punya pertandingan, ya, adalah boleh terlibat dengan judi. Jadi pendek kata, judi boleh terjadi di mana-mana sahaja. Ya, judi boleh terjadi di mana-mana sahaja. Baik, apakah hukum asal pertandingan? Seperti biasa, sesuatu dalam muamalat itu asalnya semuanya harus. Melainkan terdapat apa? Terdapat dalil yang qat'i, dalil yang sahih yang mengharamkannya. Jadi apa saja dalam muamalat, ya, adalah asalnya harus kecuali terdapat dalil yang mengharamkannya. Dalam fiqh ibadat, contohnya puasa, solat dan sebagainya, pergi haji, semuanya haram. Bukan semua haram, semua pembaharuan itu haram kecuali terdapat dalil yang mengharuskannya. Terbalik, nampak tak? Jadi kalau orang tanya tuan-tuan dan puan, baca buku harus tak? Ada dalil tak baca buku? Ada dalil tak pergi pejabat? Ada dalil tak MLM? Ya? Ada dalil tak haruskan nak kereta? Tak perlu dalil untuk haruskan sesuatu dalam muamalat. Dia perlukan dalil untuk mengharamkannya. Kalau tak ada dalil yang sahih, ya, yang mengharamkannya, maka ia tetap harus. Sebab itulah dalam muamalat yang halal terlalu banyak. Yang halal tu terlalu banyak, tapi orang kerumun untuk apa? Pergi yang haram, ya. Betul tak? Sebab apa? Benda itulah syaitan tarik mari-mari, ya. Secara asasnya, para fuqaha bersepakat bahawa hukum asal apa-apa pertandingan adalah harus. Dengan syarat tiada unsur haram dalam pertandingan tersebut. Pertandingan apa pun harus, asalkan tak ada unsur haram. Seperti apa? Seperti mempromosi perbankan konvensional. Seperti bila kita bayar kena apa dah?
kena beli insurans konvensional, dan seperti adanya judi. Diriwayatkan oleh Ibnu Umar bahawa beliau berkata Nabi SAW telah mempertandingkan antara kuda mudammarah daripada Haifa ke Taniyah Al-Wada, dan antara kuda yang bukan mudammarah dari Al-Taniyah ke Masjid Bani Zuraik. Maksudnya Nabi pun bertanding. Nabi pun bertanding, tuan-tuan. Bukan Nabi duduk masjid bagi kuliah saja, tidak. Ya, Nabi pun bertanding, Nabi pun mentadbir negara dan sebagainya. Jadi apakah itu maisir? Judi. Ya, judi dalam bahasa Arabnya adalah maisir. Maisir. Kerana keputusannya berdasarkan kepada nasib. Dan erti maisir juga bermaksud mudah, kerana mendapatkan harta dengan mudah. Maisir sama ertinya dengan qimar, adalah cara mendapatkan keuntungan dari sesuatu yang hanya bersandarkan kepada nasib atau pertaruhan. Maisir maksud samanya qimar. Qimar tu maksudnya judi lah, bukan himar. Himar tu lain. Himar tu keldai. Ya, keldai kahwin dengan apa? Keldai kahwin dengan apa? Kuda. Itu dipanggil himar. Ya, kahwin lah. Dikahwinkan. Tak tahu dia kahwin macam mana. Orang berebut pula. Ya, si Subki Latif lah ke, orang berebut pula nak kata dia punya akad nikah tak sah. Itu masalah kita, tuan-tuan. Masalah kita apa? Masalah kita tak dapat bezakan ibadat dengan ibadah. Ibadat dengan adat. Kita tak dapat bezakan. Adatnya pegang tangan, ya, baca satu nafas, kalau nama raja-raja jenuh nak sebut. Berapa panjang, betul tak? Asalnya senang saja. Offer acceptance. Faham tak? Offer acceptance saja. Offer kena bagi tahu. Dia kata saya setuju. Apa cerita? Kalau macam tu orang bisu susah lah. Tak boleh bercakap orang ni. Tak boleh. Betul tak? Panjang cerita dia. Allah, perbahasan. Orang-orang yang pandai agama pun kenalah pandai sikit. Ya, dari segi orang kata apa, cara yang baik untuk sampaikan pada masyarakat. Jangan duk bergaduh dalam medsos, media sosial. Jangan bergaduh, tak. Bergaduh rumah pusaka yang bukan rumah pusaka. Saya rasa pelik sungguh manusia ni. Tak tahulah macam mana dia definasi. Kalau dia untuk keuntungan dia tafsir dia sebagai rumah pusaka. Kalau bukan keuntungan dia tafsir lain pula. Tak boleh hukum agama macam tu. Ya, baik. Qimar atau maisir atau judi bermaksud setiap pertandingan yang mensyaratkan pemenang mengambil sesuatu daripada yang kalah. Jadi judi ini ialah yang menang ambil daripada yang kalah. Dalam pertandingan lah. Ya, kalau ada elemen yang menang, pemenang ambil daripada orang yang kalah, ada kemungkinan besar elemen judi. Dia duk cuba tak habis-habis. tak apa, biar. Ya. Lain kali saya bubuh terus kat sini, kan senang. Ya, tak payah duk TikTok kat sana. Ya, baik. Dalam qimar atau judi ada pihak yang rugi dan ada pihak yang untung. Baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlam murijsum min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Sadaqallahul azim. Maksudnya firman Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang yang beriman, bahawa sesungguhnya arak dan judi dan permujaan berhala dan mengundi nasib dengan batang-batang anak panah adalah semuanya kotor dan keji dari perbuatan syaitan. Oleh itu hendaklah kamu menjauhi supaya kamu berpercaya. Jadi dosa berjudi ini diletakkan sama level dengan pemujaan berhala. Ya, pemujaan berhala. Ya, arak dan judi satu dosa besar. Judi adalah dosa besar. Di samping itu, maisir juga diharamkan melalui sabda Rasulullah SAW yang bermaksud sesiapa yang bermain judi sesungguhnya dia telah menderhakai Allah Subhanahu Wa Taala. Derhaka kepada Allah, derhaka pada sultan, jenuh dah. Ya, kena masuk apa? Penjara. Derhaka kepada Allah, kita nak lari ke mana? Lari ke mana? Lari ke mana, tuan-tuan? Ada tempat dalam alam semesta ni yang bukan dicipta oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang bukan ditadbir oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jadi jauhilah judi. Tapi sebelum kita nak jauhi judi, kita kena kenal dulu. Orang kita tak kenal maka tak cinta. Sama juga tak kenal maka tak benci. Kita contohnya tuan-tuan tak kenal kucing. Tak apa tak kenal kucing pelik lah, tapi contoh je. Tak kenal kucing.
Bini dia kata, pergi cari kucing satu bang. Dia nak kata kat bini dia tak kenal kucing, dia malu, betul tak? Kucing lalu, kucing Persia lalu, anjing lalu, apa semua, lama-lama dia pergi tangkap harimau. Dia kata, ni kucing kot. Nampak tak? Bahaya tak macam tu? Bahaya. Jadi, tak kenal maka tak cinta, tak kenal maka tak benci. Apa saya berperibahasa ni, saya pun tak tahu. Minta maaf lah, dia orang bahasa. Ya, baik. Apakah kategori-kategori pertandingan? So, mula-mula, sebelum kita kenal judi, kita kena kenal apa itu pertandingan dulu. Ya, pertandingan yang macam mana? Yang pertama, pertandingan yang tanpa hadiah walaupun ada yuran. Dia bagi yuran, yang PPZ buat yuran, tak ada hadiah pun. Tak ada hadiah. Siapa dapat nombor satu, dapat sertifikat satu. Itu hadiah-hadiah lah. Sertifikat satu, itu pun dihantar dengan PDF kopi. Sudah, print lah sendiri. Sekarang ni, saya ambil kursus apa-apa, semua kena print sendiri. Aduhai, dah lah bayar beratus-ratus, dia suruh print sendiri pula. Kan, tak apa. Tonton, saya ambil kursus Aufi AA dekat Bahrain. Dia hantar, tonton, sijil tu pada saya, tuan-tuan. Dia hantar melalui pos tu. Ni saya ambil sijil kat sini, dia hantar melalui PDF. Tak apalah. Ya, baik. Baik, kalau sesuatu pertandingan itu, walaupun ada yuran, tapi tiada hadiah, dia tetap harus. Ya. Pertandingan yang bayar yuran, tanpa hadiah, dia adalah harus. Kenapa? Tiada elemen yang menang ambil daripada yang kalah. Semuanya mungkin didermakan. Ya? Baik. Kategori yang kedua ialah dengan hadiah. Maksudnya yang pemenang ada dapat hadiah. Jadi ulama berbeza pendapat. Kita kupas sikit-sikit. Ya, kita kupas sikit-sikit. Jadi hukum terperinci bergantung kepada dua keadaan. Keadaan yang pertama, hadiah ditaja oleh pihak ketiga. Ya, ada hadiah tapi ditaja oleh pihak ketiga, iaitu pihak yang bukan terlibat dalam pertandingan, bukan peserta pertandingan. Contohnya tuan-tuan kat sini, ya, nak buat pertandingan catur ke pertandingan maraton tak habis-habis, dah bergaduh 2-3 minggu lah. Ya, tuan-tuan buat pertandingan maraton, Melo datang bagi, tak apalah Melo. Dulu saya kecil-kecil selalu ada pertandingan Melo tu, dia datang kan, van Melo. Tuan-tuan semua dah masih muda lagi, saya muda lah sikit tapi tak semudah tuan-tuan. Van Melo mesti datang. Itu bukan hadiah. Tapi kalau Melo bagi, dia bagi hamper ke, dia bagi apa ke. Jadi kalau ada penaja yang bagi hadiah, walaupun kita bayar yuran, semuanya datang daripada penaja ataupun pihak ketiga, itu bukan judi. Itu bukan judi. Keadaan yang kedua, hadiah ditaja oleh peserta pertandingan. Macam mana hadiah ditaja oleh peserta pertandingan? Melalui yuran lah. Melalui yuran lah tu. Tuan-tuan dan puan-puan, ramai orang tersilap bila dia nak tafsir hukum-hukum dalam muamalat, dia selalu ingat istilah yang penting. Dia ingat istilah yang penting. Jadi mereka selalu dispute ataupun mereka keliru atau buat-buat keliru perbankan Islam haram sebab dia tukar istilah. Betul tak? Saya kata, kamu kahwin, kamu tukar istilah tak? Girlfriend ke isteri? Tak pula. Tu kenapa kamu tak tukar istilah? Saya kata, kamu tahu pun juga ada akad, kena ikut syarat, kena ada mas kahwin. Macam itulah perbankan Islam. Sebelum dia tukar istilah tu, dia kena ada ikut apa? Akadnya, ikut syarat-syaratnya, semua kena proses dia. Masuk meminang pun ada, apa namanya? Khitbah. Betul tak? Ada, semua kena masuk meminang. Tak boleh kacau orang yang dah kena pinang. Saya dah mengawut. Tapi nak cerita macam tu lah. Ya, kalau nak jawab orang tu sampai ke bila pun susah. Nak cerita, biar dia dulu. Kita doakan dia dapat hidayah. Baik. Tak ada gambar. Tapi saya cerita, tuan-tuan tengok tangan saya. Ni sebab saya ada grafik-grafik ni. Bukan probok. Mana orang probok tu dah? Tak ada dah. Okey, baik. Dua orang bertanding. Contohnya dia bertanding apa? Ping-pong. Malaysia baru menang apa? Mana? Badminton. Saya ingatkan Arctic Open lah. Ingatkan Arctic, memang Arctic pun kat Finland tu. Saya pernah pergi sampai Sweden, tuan-tuan. Sweden, tahu Sweden apa? Keempat orang dah tak ada tepi jalan dah. Apa ni, snow gelap orang. Keempat tak ada. Kita kat sini minta darah sampai pukul 12 tengah malam, tuan-tuan. Betul tak? Dia tak puas hati minta darah, besok pukul 6 pagi nak pergi kerja. Macam mana nak ada productivity? Tak apa. Dua orang bertanding. Bertanding apa? Bertanding ping-pong. Tapi hadiah disediakan oleh pihak ketiga. Ya, pihak ketiga. Jadi kalau seorang tu menang, hadiah tu pergi kepada yang pemenang, ia bukan judi. Kalau hadiah itu clear dia cakap,
ya, hadiah itu ditaja oleh pihak ketiga, orang kata apa, disponsor oleh pihak ketiga, maka ia bukan judi. Pihak ketiga ialah pihak yang tidak terlibat dalam pertandingan. Ulama berpendapat adalah harus bagi pemerintah atau pihak lain menaja hadiah bagi pertandingan, sama ada sumber hadiah tersebut dari Baitul Mal atau dari hartanya. Tanya orang kata macam ni, Ustaz, saya bayar cukai. Saya bayar cukai. Lepas tu LHDN dia buat pertandingan. Jaranglah LHDN nak buat pertandingan. Dia selalu hantar surat cinta je, betul tak? Ya. LHDN buat pertandingan. Ya. Pertandingan dia taja hadiah. Tu macam mana saya bayar cukai? Haram tak? Sebab cukai tu diguna untuk hadiah. Baik, kamu bayar pada LHDN, niatnya apa? Tujuannya apa? Tujuannya adalah bayar cukai. Betul tak? LHDN nak buat apa dengan duit tu? Nak bagi pada kamu ke? Nak bagi pada orang miskin ke? Nak buat jalan raya, itu terpulang pada dia. Jadi tak ada elemen apa? Judi di situ. Sama lah juga dia kata, kalau kita bagi duit kepada Baitul Mal atau pusat zakat. Contohnya pusat zakat. Kita T05, kaya sangat lah tu, T05. T20 pun dah kaya, T05. Bagi zakat 1 juta. Jadi anak-anak kita tidak layak menerima zakat, betul tak? Tapi anak kita pandai pula tu, dah lah kita kaya, dia pandai. Ya, dia pandai pula tu, dia dapat apa? Dia dapat hadiah daripada pusat zakat. Dia dapat beasiswa daripada PPZ ke apa ke? Dia kata macam mana anak hang ni? Anak hang ni bukan asnaf. Dia asnaf apa? Fi sabilillah. Faham tak? Dia bukan asnaf apa? Fakir miskin. Nampak tak? Jadi kita kena faham apa ni hukum-hukum macam tu. Kadang-kadang dia orang dapat hadiah daripada PPZ. Baik. A lawan dengan B. Lawan badminton pula. Ya, B sahaja yang bagi hadiah. Yang keluarkan yuran. Contohnya A lawan dengan B buat keluar RM50. B kata macam ni. Kalau engkau menang, yang keluarkan hadiah kata, kalau engkau menang A apa? Ahmad lah. B Badrul cakap pada Ahmad, kalau engkau menang RM50 ni engkau punya. Tapi kalau kau kalah, engkau tak bayar apa-apa. Nampak tak? Faham tak? Ya, ada beza yang nombor 3 sekejap. Tuan-tuan pun dah tahu apa yang nombor 3. Jadi Badrul kata pada Ahmad, saya keluarkan duit, kalau kamu menang kamu dapat duit RM50 ini. Tapi kalau kamu kalah, kamu tak payah bayar apa-apa. Ya? Baik. Apabila hadiah ditaja oleh salah satu atau sebahagian peserta, ulama berbeza pendapat. Majoriti ulama iaitu Hanafi, Hambali dan Syafi'i berpendapat bahawa perkara ini adalah dibenarkan jika kerana tiadanya unsur judi. Sebab yang kalah, ya, bukan, kalau yang keluarkan duit dia kalah, dia bagi pada orang tu. Tapi kalau orang yang tak keluarkan duit kalah, dia tak payah berkeluar apa-apa. Bukan dua-dua pihak kena, nampak tak? Satu pihak saja yang kena. Sebab itu tiada unsur judi. Ulama Maliki sama pendapat bahawa ia bukan judi. Tetapi jika penaja sendiri yang memenangi pertandingan tersebut, ia tidak boleh memiliki hadiah tersebut. Ia mesti disedekahkan atau diberikan kepada pemenang yang berikutnya yang tidak terlibat di dalam penajaan hadiah. Imam Maliki dia lagi perhalusi hukum tu. Dia kata kalau yang keluarkan duit tu, yang menaja hadiah tu, dia menang, dia tak boleh ambil juga. Dia kena bagi kepada pemenang yang next round atau hadiah pusingan contohnya. Ya, baik. Satu permainan juga tidak dianggap sebagai judi sekiranya manfaat yang diperolehi berasal daripada satu pihak sahaja. Seperti sekiranya seorang itu berkata kepada temannya, jika kamu boleh mengalahkan saya akan memberi kamu hadiah. Akan tetapi jika kamu kalah, tiada kewajipan atas kamu terhadap saya. Macam jadilah. Ya, saya bawa keluar hadiah, kita main badminton dua orang, pingpong ke, kita main chess ke apa ke. Ya, kalau kamu menang, ini 50 kamu punya. Ini 50 kamu punya. Kalau kamu kalah tak payah bayar apa-apa. Ya, sebab apa? Ini berdasarkan kepada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud, yang mana Rasulullah SAW diajar oleh seorang kafir Quraisy bernama Ruqanah untuk bergusti. Bergusti tuan-tuan. Bergusti. Tuan-tuan pernah bergusti tak? Tuan-tuan tak pernah bergusti dengan lelaki ya. Tak payah cakap lah kan. Dengan hadiah beberapa kambing. Jika Rasulullah SAW menang
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima cabaran itu dan beliau menang dalam pertandingan. Baik, kalau orang kata sukan mana yang sunnah, nah, tu dia, Gusti. Gusti, tuan-tuan. Dan mengikut satu riwayat lain, Ruqanah adalah ketua pula, juara Gusti zaman tu. Orang kata, oh nak berlari kena pakai tu, kena pakai ni. Kau tahu tak Nabi pun bergusti, kau bergusti ke tak? Cakap banyak pula. Betul tak? Jadi apa Ruqanah cakap? Ruqanah cakap pada Nabi ataupun dia mencabar Nabi, challenge Nabi, dia kata kalau kamu menang bergusti dengan aku bagi beberapa ekor kambing. Tak, dia katalah berapa ekor kambing. Tapi kalau Nabi kalah, Nabi tak perlu buat apa-apa. Nampak tak? Jadi hadis ini berdasar memberi kita satu pencerahan bahawa kalau dalam pertandingan seseorang itu mengeluarkan hadiah, kalau dia menang orang lain dapat hadiah yang dia keluarkan. Kalau orang lain kalah, orang tu tak perlu bayar dia apa-apa, maka itu adalah harus. Faham ya tuan-tuan? Ada tak orang buat pertandingan macam tu? Tak ada kot. Ya. Kalau dua orang okey, kalau ramai-ramai macam mana? Susah juga nak fikir kan? Baik. Kes yang ketiga, semua peserta mengeluarkan hadiah. Semua peserta menyumbang kepada pembelian hadiah. Melalui apa? Melalui yuran. Ramai orang dia ingat kalau yuran dia bukan pertaruhan. Sebab itu dalam muamalat kita tengok macam mana duit itu digunakan. Ya, apa syarat-syarat yang diberikan apabila duit itu bertukar tangan. Itu menentukan akad. Walaupun kadang-kadang orang mengatakan itu akad adalah penting. Memang akad adalah penting. Saya kata perbankan konvensional pun ada akad. Orang kata apa Ustaz? Saya kata takkanlah dalam bahasa Arab semua jadi harus, betul tak? Betul tak? Akad tu maksudnya kontrak. Jadi kamu tukar akad ke kontrak ke sama lah nama dia, betul tak? Ya, baik. Sekarang ni pertandingan ini semuanya mengeluarkan yuran. Dia maksudnya semua orang mengeluarkan yuran supaya mereka ada bahagian dalam membeli hadiah kepada pemenang. Baik. Contohnya A lawan dengan B, senanglah A lawan dengan B, tak habis-habis Ahmad dengan Badrul ni tak habis-habis dia bertanding. Dua-dua buat keluar RM50. Maka dia letak dalam pool. Betul tak? Letak dalam pool. Ya, letak dalam pool. Hari tu orang panggil apa? Takaful. Takaful. Kesian dia. Ya, kesian dia. Cuba tuan-tuan cari. Takaful Ustaz lari berjumpa macam-macam masa dia. Ya, baik. Kesian dia. Kita doa dia jadi baik. Ya, baik. Kembali ke pangkal jalan. Ramai orang yang selalu fikir akhir zaman, ya, dia akan menidakkan ulama. Tu. Adakah dia betul ya mengikut Nabi untuk berjaya di akhir zaman, atau dia sendiri tak ikut Nabi, dia tak faham atau dia tak sedar. Bahaya tuan-tuan. Jadi bahaya tu. Ya, semua ulama ada panggil su. Dia ulama apa? Su. Dia ulama lain dia panggil su. Ulama yang jahat. Dia apa? Su. SOUP ke? Tak tahu. Saya pun tak tahu. Allah. Hati-hati mulut kita ni. Ya, hati-hati. Setengah orang dia belajar dan berkitabkan TikTok. Itu masalah dia. Tuan-tuan boleh belajar daripada TikTok, tapi tuan-tuan kena belajar daripada kitab dulu. Bila ada kitab, kita dah pandai asas, barulah kita boleh menilai ilmu-ilmu kat mana pun datang. Ya? 9 daripada 10 lah. Yang ke 10 tu kena cari tok guru jugalah. Baik. Kalau Ahmad dengan Badrul dia bertanding, dua-dua berkeluar 50, ya, dia letak dalam satu pool RM100, Ahmad menang, maka pool tu semua tu akan pergi pada siapa? Ahmad, betul tak? Pergi pada Ahmad. Yang ni memang sah judi. Ya, memang sah judi. Apabila hadiah ditaja oleh semua peserta, ulama Hanafi, Syafi'i, majoriti Hambali dan sebahagian Maliki berpendapat ia tidak diharuskan. Tidak diharuskan maksudnya haram lah tu, tak betul pas syariah. Kecuali dengan adanya muhallil. Apa dia muhallil? Baik, ada ulama cerita kepada saya, dia tak prefer guna muhallil, tapi saya cerita aja. Ada ulama yang boleh. Muhallil ni maksudnya dia ada perkataan yang menghalalkan. Muhallil tu contohnya ialah kahwin Cina buta. Bukan kahwin dengan Cina yang buta. Tak kahwin Cina buta. Dua orang suami isteri, pompang siang malam bergaduh. Pergi cerai talak 3. Dia pergi lafaz cerai talak 3. Lafaz siapa? Talak 3. Allah. Nak rujuk pun tak boleh. Dia talak 3. Ya. So pergi buat apa? Pergi cari satu Cina yang buta. Tak. Dia pergi cari seorang, ya, yang kena kahwin dengan bini dia, ya. Dia buat tu. Lepas tu cerai, baru dia boleh kahwin balik. Itu dipanggil muhallil. Jadi
muhalil dalam kes nak elak judi ni, apabila peserta bayar yuran untuk hadiah, ialah macam mana? Saya cerita sikit je lah. Kalau tuan-tuan nak detail, saya boleh cerita kemudian. Ialah 1/3 daripada peserta tidak bayar. 2/3 lagi bayar yuran. Tapi 1/3 yang tidak bayar ini ada kemahiran untuk menang pertandingan tu. Faham tak? Dia ada kemahiran. Bukan bowling orang tua-tua ambil budak 12 tahun, 13 tahun, ya, tak bayar-bayar lah. Tak boleh. Dia kena ada orang yang ada kemahiran menang. Yang ada skill untuk menang. Yang tu kita bincang kemudian. Majoriti Maliki, Maliki dia amat amat perhalusi hukum hakam ini. Majoriti Maliki berpendapat bahawa penajaan hadiah oleh semua peserta adalah tidak diharuskan walaupun adanya muhalil. Ya. Ada ustaz-ustaz yang saya jumpa, dia tak nak haruskan muhalil. Saya kata tu pulanglah. Tapi kadang-kadang tuan-tuan nak buat bowling contoh kan, semua orang kena bagi duit. Jadi tuan-tuan kalau masuk apa saja pertandingan yang kena semua orang kena bayar yuran, kena cek hadiah tu daripada mana. Mulai hari ini. Ya. Kalau masuk apa-apa pertandingan yang kena bayar yuran, ya, tuan-tuan kena cek hadiah tu datang daripada yuran ke atau ada penaja atau tidak. Kena cek, ya. Nasihat saya lah. Baik, yang mana satu judi? Membeli baju RM90. Tetapi untuk menyertai pertandingan ini, untuk memenangi MyV perlu membayar RM10. MyV orang panggil apa? The King. King lah. Tengok dia bawa MyV. Kalau ada sayap dah terbang. Ya, baik. Anak saya pun bawa MyV, saya pun takut lah tuan-tuan. Ya. MyV yang baru tu lah, saya takut. Saya kata baik, saya bawa X90 lah. Slow sikit. X90 pun tekan jalan juga. X50 saya try, lagi dia jalan kuat. Belum try BYD. Tahu BYD? Ada orang beli BYD sini. Elektrik saya pernah try juga. 2 tahun lepas saya try elektrik. Lagi laju tuan-tuan. Tak payah tukar gear punya. Kita ada lagi gear juga tuan-tuan. Dia tekan zoom ke jalannya. Baik, apa ni saya cerita MyV. Dia cerita dia macam ni. Dia beli RM90 baju, tapi dia eligible, tapi disyaratkan bayar RM10 untuk masuk pertandingan cabutan bertuah. Untuk memenangi MyV. Jadi maksudnya semua orang yang nak masuk kena bayar RM10. Itu adalah pertaruhan. Dan ini adalah judi. Kalau dia beli baju RM90, dia dapat masuk percuma, itu bukan pertaruhan. Pertaruhan maksudnya kalau yang menang dapat, yang kalah hilang. Faham tak? Kalau dia beli baju RM90, dia try MyV, tak dapat MyV, baju dia hilang, itu judi. Ada tak baju hilang ni? Tak ada lah kot. Ya. Dulu saya kecil-kecil kena cari daripada tutup botol tu. Tengok tutup botol tu. Kena cari tutup botol, letak teka silang kata tu. Dia beli berpuluh-puluh botol. Bankrupt dia sekolah saya. Tak pernah menang pun. Ni dia. Yang tu okey, tapi dia jadi masalah lain. Masalah apa? Masalah membazir. Membazir cerita lain pula. Ya, membazir. Menganjurkan pertandingan memancing, di mana sebahagian daripada yuran digunakan untuk pentadbiran pertandingan dan sebahagian lagi untuk hadiah. Asalkan dia guna untuk hadiah, maka terjadi apa? Judi. Ya, lainlah di pertandingan joran ni, dia orang yang ni kita bagi duit, tapi hadiah-hadiah joran yang klasik. Kadang-kadang tuan-tuan beribu juga tentang joran ni. Ya, dihadiah oleh penganjur sebab dia nak apa nama kat situ. Yuran ni digunakan untuk pengurusan pertandingan, okey saja. Tuan-tuan sendiri yang kena bertanggungjawab untuk tanya sama ada duit yang kita bagi sebagai yuran pertandingan itu digunakan untuk beli hadiah atau tidak. Ya, tuan-tuan sendiri yang bertanggungjawab. Baik. Bayar RM60 untuk satu tiket majlis makan malam. Penganjur menggunakan RM30 untuk kos makan dan RM30 untuk hadiah cabutan bertuah. Dia bagi tahu. Ni kos anniversary dinner ni 30 ni untuk makan satu kepala RM30. RM30 kita guna untuk hadiah. Nampak tak dia bagi tahu? Bila dia bagi tahu, dia jadi haram. Dia jadi judi. Tapi kalau dia kata semua ni kita pakai, tak tahulah berapa banyak hadiah, tak tahu, itu kemungkinan harus. Tak tahu, dia tak tahu bahagian mana dia tak tahu. Tu tuan-tuan tak tahu yang mana satu yang tuan-tuan bagi itu ada apa? Ada elemen judi atau tidak. Tapi sebaik-baiknya kalau nak buat hadiah, kita cari penganjur, ya, ataupun kita cari penaja. Baik. Bermain tenis dengan syarat, contoh lagi lah,
Tak habis-habis tenis. Saya dulu, tonton percaya tak saya pandai main tenis? Saya dulu, saya peminat John McEnroe. Tahu John McEnroe? Orang yang selalu hentak raket bagi pecah. Sebab perangai saya dulu macam tu. Itu juga suka hentak raket. Sampai jadi miskin. Ya? Tak raket. Selalu jadi McEnroe. Itu Ivan Lendl. Ivan Lendl tu yang, Ivan Lendl. Ni tak kenal dah siapa main. Ya, asyik orang tu seorang aja menang, malas dia tengok. Ya, baik. Bermain tenis dengan syarat bahawa mereka yang kalah akan membayar sewa gelanggang tenis dan makan tengah hari. Main tenis, main futsal, semua sama, betul tak? Malam ni kita main, jom, siapa yang kalah bayar makan. Bayar sewa gelanggang. Ada tak macam tu? Tuan-tuan tak pernah buat saja nak menipu saya, betul tak? Betul pernah buat, especially yang bersukan. Siapa yang kalah bayar. Ini adalah judi. Kenapa dia judi? Hal ini seperti ini telah wujud sejak zaman dahulu kala, hingga dicatatkan contoh seperti oleh ulama silam dengan berkata, artinya tidak harus, yakni haram, kerana terdapat di dalamnya erti atau unsur judi. Seumpama seorang berkata kepadanya, sekiranya engkau tewaskan aku, maka bagiku hadiah itu dariku, dan jika aku menewaskan kamu, mestilah engkau memberinya kepadaku. Lalu kedua-duanya setuju. Sama macam orang buat keluar duit, betul tak? Dia letak 50-50. Ya, siapa menang ambil itu. Maksudnya yang menang ambil 50 daripada orang lain, betul tak? Yang kalah bagi 50 kepada orang lain. Samalah juga kata kalau kamu kalah, siapa yang kalah belanja, makan ataupun gelanggang atau dua-duanya sekali. Ya, baik. Ini adalah judi. Walaupun ada unsur usaha dari kedua belah pihak dan bukan permainan semata-mata, permainan nasib semata-mata, unsur judi datang dari sudut hadiah, seolah-olah kedua-dua pihak meletakkan sejumlah wang untuk membayar sewa gelanggang, hanya yang kalah yang terkena. Ini tetap judi. Walaupun kedua-dua pihak redha, ada akad apa pun, tiada redha dalam perihal haram. Ustaz, saya bagi pinjam kat orang tu RM1,000, saya minta RM1,100, tapi kami redha. Kami redha, Ustaz. Saya kata redha bukan menghalalkan semua, halalkan sesuatu. Cara kena betul, redha datang kemudian. Betul tak? Yang tu kena ingat. Ya, redha tak? Kalau macam tu, saya redha kamu jadi isteri saya tanpa akad nikah. Saya selalu suka bagi contoh macam tu. Sebab sekarang ni ramai orang bergaduh, suami isteri lah apa, saya pening kepala. Semua orang tanya saya. Saya kata biar pergi kat dia, apa nak kisah buat apa. Lama-lama saya tulis juga. Faham tak? Saya tulis juga. Ada orang tanya. Kadang-kadang anak datang pula. Ayah ni kenapa dia orang ni bergaduh macam ni? Tanya dia orang lah kalau dia nak bergaduh. Betul tak? Tanya dia orang. Tanya dia orang. Jangan kita ikut cerita. Sebab apa? Kadang-kadang cerita tu mengajar kita benda yang tak elok. Ya? Yang tua-tua pun terikut. Ya, baik. OT. Apa dia OT ni pula? Baik, OT. Contohnya, tuan-tuan, judi ni ada terselit-selit mengata ni. Hati-hati ya. Harga sebungkus roti asalnya RM3 dah. Tak ada roti putih ya RM3. Roti yang sedap-sedap, butterscotch apa semua, dah RM5.5 dah. Mana? Saya tengok, saya kata astagfirullahaladzim, macam mana orang miskin ni nak hidup. Ya. So, lama-lama saya beli roti putih, beli tuna, bubur dalam tu, bulu menes, makan je tengah hari. Nak save duit, bukan nak save duit sebab kedekut, tidak. Sebab apa? Nak kuruskan badan sikit. Tak pernah dia kurus. Dia turun 88, dia nak balik 90. Turun 8, 90. Turun 8, 90. Tak pernah dia kurang. Saya kata, macam mana nak turun dia? Bang, dia kata, pergilah lip suction. Tahu lip suction? Pergi seduh, apa? Seduh apa? Seduh lemak. Tak mau. Dia kata, cukup lah. Takat ni sihat. Alhamdulillah. Baik. Bukan yang tu yang saya nak bincang. Bagi saya 5 minit lagi, boleh tak? Okey, 5 minit. Contohnya, harga asal roti adalah RM3. Bulan Ogos yang lalu, syarikat roti tersebut buat pertandingan teka silang kata. Tak ada dah teka silang kata, sekarang ni tekan-tekan je. Tapi lebih kurang lah buat teka silang kata. Ini kira orang lama punya example. Sesiapa yang beli roti tersebut boleh masuk pertandingan itu. Boleh ambil wrapper roti itu, hantar sekali. Sekarang dah tak ada dah macam tu, tapi lebih kurang lah. Harga utama ialah Proton X50. Tak habis-habis Proton. Ya, saya bukan ditaja oleh Proton apa-apa. Harga roti dinaikkan RM3.50. Nampak tak? Harga asal apa? RM3. Bila masuk pertandingan, harga roti dah jadi apa? RM3.50. Ini adalah judi. Nampak tak? Judi. Harga yang dinaikkan 50 sen sebab pertandingan itu merupakan yuran pertandingan. Merupakan yuran pertandingan. Samalah juga
Contohnya dulu ada kes SMS, ya, masuk pertandingan melalui SMS. SMS daripada 20 sen jadi berapa? RM1, tuan-tuan, duk teka RM1. Nampak tak? Dia naik daripada 20 sen jadi RM1 untuk layakkan diri masuk pertandingan. Itu perbezaan tu adalah iuran juga. Ya, baik. Last kali cerita pasal masjid yang ada judi. Apa Ustaz? Orang ni pakar pun tak. Dia macam ni. Ada satu masjid, saya ada tengok gambarnya. Nampak tak gambar? Tonton tak nampak? Nasib lah. Saya pergi satu masjid, ada orang panggil. Dia letak situ tabung umrah. Bukan tabung amanah. Tabung umrah. Tahu tabung umrah? Pihak masjid kutip derma untuk tabung umrah. Ya. Pihak masjid akan buat cabutan bertuah untuk menentukan siapa yang layak pergi umrah. Dari dalam hati saya malas lah nak cakap EJK semua depan ni kan. Apa umrah tu buat apa? Bagi pada fakir miskin lah. Betul tak? Bagi pada fakir miskin, tolong. Tak apa. Penderma layak dicalonkan untuk dapat hadiah umrah dari cabutan bertuah. Nampak? Penderma pun ini. Adakah ini judi? Maka derma sebenarnya ialah yuran atau pertaruhan untuk menyertai cabutan bertuah. Ya. Jika sebahagian atau kesemua derma digunakan untuk beli pakej umrah dan penderma memenangi pakej umrah cabutan bertuah, itu jadi judi. Nampak? Nampak tuan-tuan? Jika penderma tidak terlibat, siapa yang derma tak terlibat, itu bukan judi. Macam itulah kita istimbat hukum. Bukan kita kata saya derma okey je. Bukan. Ada satu scam cak ayam nama PAKKP dekat Perak, diguna akad derma. Saya kata, saya nak ketawa boleh tak? Boleh tak saya nak? Kalau kamu derma, kamu boleh minta balik tak? Kamu pergi tengok orang yang pejam mata dekat Pudu tu, kamu bagi, kata ingat nanti bulan depan bagi kat aku RM50 sebulan Ada tak kamu cakap macam tu? Tak ada. Derma bagi terus. Derma bagi terus. Dia kata bukan pelaburan, kami guna akad derma. Kamu guna ada akad derma, kamu tak boleh terima apa-apa pun. Lebih-lebih lagi janji. Bila kamu janji, dia jadi pinjaman dengan riba. Nampak tak? Kita cek yang tu dulu, baru kita tentukan akadnya. Baik. Itu saja tuan-tuan dan puan-puan. Yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala, yang buruk daripada saya sendiri, kita sudahi dengan tasbih kafarah surah Al-Az dan sedikit doa. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asril insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين والله أعلم وبالله التوفيق والهداية. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.